Okey janganlah you fikir orang tu dah tak ada nadi, you dah mati, tak semestinya. Tapi janganlah selepas 1 hari kan, 1 hari tak ada nadi, tiba-tiba besok bangun balik, itu lain macam. Teknologis, orang yang membuat teknologi ini memang dah lakukan dah macam-macam, dia orang kaji macam mana nak tingkatkan kecekapan transformer ni. Mungkin pada awal-awal pembinaan dia kecekapan dia 40% sahaja, tapi setelah melakukan beberapa perubahan, perkembangan teknologi yang begitu pesat, okey mungkinlah boleh sampailah dalam katakanlah 70 hingga 80%. So itu dah cukup baik dah. Dan kita kena teruskan usaha supaya kita dapat sampai ke tahap yang paling tinggi. Mana dah tahu takut dapat 99% kan? Itu sangat hebat lah Okey, so ada beberapa perkara yang menyebabkan punca kehilangan dia, kehilangan tenaga yang kita masukkan itu, antaranya adanya rintangan gegelung. Jadi dia guna dawai, ada rintangan dia. Lepas tu ada arus pusar eddy current dalam transformer itu sendiri. Kemudian ada hysteresis dan juga ada kebocoran. So minggu ni saya akan jelaskan yang ini seperti mana yang saya telah janji pada minggu lepas. Baik, apakah yang dimasukkan dengan rintangan gegelung tu? Dia kata kat sini ialah gegelung primer dan sekunder terdiri daripada dawai yang sangat panjang. Sebab itu dia membentuk lilitan. Lilitan tu sangat panjang tau. Sebab itulah dia jadi macam tebal banyak je, sebab dia lilit banyak. Jadi kenapa bila panjang maka ada rintangan yang besar? Sebab dia panjang dan dia adalah kita panggil gegelung tu, dia dawai yang membina gegelung tu dia berpenebat tau. Dia berpenebat. Maksudnya kalau kita alirkan arus elektrik, dia akan masuk dalam tu. Kalau dia bayangkan ada 1000 lilitan, katakan 1000 lilitan ni, jadi arus itu akan lalu dalam sepanjang 1000 lilitan tu. You boleh bayang tak? Lagi panjang, lagi besarlah rintangan dia. Sebab setiap sentimeter, setiap meter dawai tu dia ada kerintangan dia. Jadi kalau kita buat panjang, maka besarlah dia punya rintangan. Kenapa kita kena banyak lilitan? Sebab kita nak tinggikan dia punya kesan elektromagnet tu. Kalau dia satu lilitan saja, dia tak besar. Kan kita dah belajar faktor yang mempengaruhi elektromagnet kan dia bilangan lilitan. Kalau satu lilitan saja tak kuat. Sebab tu kita perlu menghasilkan banyak lilitan. Dalam masa yang sama, kita nak kurangkan rintangan. Sebab tu kita kena pilih dawai yang mempunyai rintangan yang rendah. Kita tak boleh guna rintangan yang besar dawai tu. Kita kena cari rintangan. Tak boleh guna konstanten. Konstanten mempunyai rintangan tinggi. Sebab tu dia orang guna copper. Copper yang mempunyai rintangan yang rendah buat masa ni lah. Dan harga yang berpatutan. Kalau nak cari yang lagi kecil dia punya rintangan, kita guna emas. Kita guna gold. Lagi kecil rintangan dia tapi tak berpada lah. Tak berbaloi dengan harga dia kan. Okey. Lepas tu dia kata apabila arus mengalir dalam gegelung yang berintangan, pemanasan dawai berlaku. Dia jadi panas. Semakin panas dawai tu, rintangan dia semakin tinggi pula. Macam tu pula kan. Kalau setakat dia panas saja okey. Masalahnya bila dia panas, rintangan dia akan bertambah. Ada satu amount rintangan. Okey, itu memang dah ada. Lama-lama panas. Bila dia panas, semakin tinggi pula. Meningkat pula dia punya rintangan tu. Itu yang tak bagus. Sebab tu kena ada sistem penyejukan. Okey, nanti kita akan bincang yang lain. Okey, pemanasan dawai menyebabkan haba di sekeliling. Nampak? So sebab tu saya kata tadi, saya dah sentuh saya punya editor komputer saya ni. Okey, dan saya rasa panas. Maksudnya apa? Maksudnya ada dah tukar menjadi tenaga haba di situ. Okey, so ada kehilangan tenaga lah. Itu yang dimasukkan. Okey, yang kedua ni arus pusar. Arus pusar. Kita nampak seolah-olah macam arus tu berada di dalam besi tu. Okey, medan magnet yang berubah-ubah mengaruh arus pusar dalam teras besi. Kita belajar dah arus aruhan kan? So arus aruhan itu juga akan terbentuk di dalam teras besi yang kita gunakan. Itu yang dimasukkan dengan arus pusar tadi. Dan arus pusar ni pula dia sifat dia tadi dia menentang arah pengaliran tu. Ada pengaliran arus dalam laluan dalam litar yang sebenar. Okey, dan lebih teruk lagi pula, arus pusar ni juga dia akan menghasilkan haba yang besar. Nampak ni, dia memanaskan teras besi. Jadi teras besi yang panas menyebabkan haba persekitar akan jadi panas. Dalam masa yang sama juga dia akan memanaskan dawai tu. Ini salah satu punca kenapa dawai tu jadi panas. Walaupun rintangan dia rendah. Rintangan copper tu rendah.
Kita guna dawai copper tu rendah kan. Tetapi dia jadi panas. Sebab apa jadi panas? Sebab dia melilit teras besi. Teras besi tu yang panas. Bila teras besi tu panas, dia akan memanaskan juga dawai tadi. Walaupun dawai tu tidak ada rintangan. Semua berkait kan. Jadi itulah saintis ataupun teknologis, dia kena fikirkan sesuatu supaya benda-benda macam ni boleh dielakkan. Barulah dia akan meningkatkan kecekapan dia. Okey, faham Yang kedua. Yang ketiga, hysteresis. Ini yang orang selalu confuse. Dia confuse dengan apa tau? Hysteria. Perkataan tu kan. Hysteresis. Bukan hysteria. Nampak? Dia tukar A je kat sini. Hysteria jadi. Hysteria tu orang tahulah kena rasuk hantu. Sebagainya kan. Tapi ini bukan, tak ada kaitan dengan rasukan hantu tu. Ini benda yang jauh. Benda yang totally berbeza. Okay? Apa tu hysteresis? Okay, you dengar baik-baik. Hysteresis ini berlaku semasa proses magnet teras besi tu dia jadi magnet dan dia jadi tidak magnet. Itu saya pernah jelaskan sebelum ni. Okay, bila ada arus elektrik mengalir, dia akan menjadikan magnet sementara. Okay, dan teras besi yang kita guna tu teras besi lembut. Soft iron core. Okay, teras besi lembut. Teras besi lembut ni dia akan jadi magnet apabila dia mengalami ataupun berada di dalam medan magnet. Dia akan berjangkit tau. Besi lembut ni, dia lembut. Dia boleh jadi magnet dan dia boleh jadi tidak magnet. You kena ingat tu, bukan itu satu benda yang sangat penting. Sebab lepas ni dalam tajuk elektronik, kita nak guna lagi perkara ni. Kita nak guna lagi benda ni. Okay? Dia teras besi lembut ni, dia mudah untuk jadi magnet dan dia juga mudah untuk jadi tidak magnet. Ataupun kita kata dinyahkan magnet dia. Kalau kita guna teras besi biasa, kita guna stainless steel. Kita guna besi teras, steel punya. Kalau dia jadi magnet, dia akan kekal magnet dia. Walaupun kita dah putuskan arus elektrik yang melilit dia, tapi dia masih lagi ada kesan magnet. Itu kita tak mahu. Dalam konteks ini kita tak mahu. Kalau kita memang nak jadikan magnet, contoh kita ada magnet yang artificial. Ini contoh kan. Ini magnet ni kan. Ini bukan magnet yang betul. Maksud saya bukan magnet yang semula jadi. Ini dia buat. Magnet ni dia buat. Orang manusia yang buat magnet ni. Nampak? Ini bukan magnet yang sebenar. Dia macam mana dia buat magnet ni? Dia buat magnet ni bila dia alirkan dengan arus elektrik. Dililit dawai katakan. Dililit dawai banyak-banyak. Lepas tu dekat dawai tu jadi arus magnet. Jadi ada medan magnet. Jadi medan magnet tu akan mempengaruhi besi ni. Dan dia jadi magnet kekal. Sebab dia bukan besi lembut. Bukan teras besi lembut. Kalau dia teras besi lembut, dia akan hilang kesan magnet tu. Sebab dia teras besi keras. Teras besi keras kita katakan. Contoh jadi dia menjadi magnet kekal. Magnet kekal kita masukkan. Tapi dia boleh hilang juga kesan magnet dia ni. Untuk pengetahuan you all lah. Walaupun dia nama dia magnet kekal, tapi dia masih boleh hilang kesan magnet ni. Bagaimana cara dia? Bagaimana cara nak hilang kesan magnet tu? Kita hentam dia, kita baling dia ke kan, jatuhkan dia ke, dia boleh hilang kesan magnet dia. Sebab tu kena jaga betul-betul magnet macam ni. Sebab dia bukannya magnet yang semula jadi. Jadi hysteresis tu berlaku bila mana keadaan dikata teras besi dimagnetkan dan dinyamagnetkan secara berterusan oleh medan magnet yang berubah-ubah tadi. Kan, kita ada lilitan, contohnya lilitan dawai ni. Kemudian kita ada besi kan. Contohlah kita letak besi kat sini. So bila kita alirkan arus elektrik dalam ni, dia akan menjadikan magnet. Dia akan jadikan teras besi ni jadi magnet. Kenapa kita nak buat macam tu? Sebab kita nak suruh dia memberi kesan kepada yang satu bahagian lagi. Yang satu bahagian lagi ni. Nampak? Bila dia sudah jadi magnet, teras besi ni sudah jadi magnet, maka dia akan mempengaruhi yang sekunda pula ni. Yang sekunda ni nanti akan mengalirkan elektrik. Kita ambil balik fenomena arus aruhan ataupun aruhan elektromagnet yang kita belajar sebelum ni. So dalam ni akan menghasilkan sekunda tadi. Voltan sekunda. Sebab apa? Sebab dia telah dipengaruhi oleh magnet ni. Magnet yang telah terjadi secara sementara oleh teras tadi. Itu tujuan dia. Jadi tetapi masalah kita sekarang, semasa teras besi ni dia nak jadi magnet, dan dia nak hilang magnet dia, jadi magnet, hilang magnet, jadi magnet, ini dia akan berubah-ubah dia akan berubah-ubah, dia tak boleh stay. Kalau dia stay saja, dia tidak akan membawa kesan aruhan. Kesan aruhan tidak berlaku. Kesan aruhan berlaku kena ada fungsi ini.
Kena ada fungsi ni barulah kesan arohan pada sekunder wire ni terjadi. Kalau tidak ada kesan di magnet dan di magnet secara berterusan ni, dia tidak boleh. Sebab dia tidak ada pergerakan. Ingat arus arohan kena ada pergerakan. Tetapi dalam konteks transformer ni, dia tidak ada pergerakan. Dia cuma ada perbezaan dari segi medan itu kuat perlahan, kuat slow, kuat sikit, kuat ada tak ada. Masa proses ada tak ada itulah maka kita kata histeresis ni berlaku. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah tenaga yang dibekalkan oleh untuk menjadi magnet tidak dipulihkan sepenuhnya semasa penyahmagnetan. Jadi perbezaan tenaga ini dikata dipindahkan kepada teras besi untuk memanaskannya. Nampak? Masih ada prinsip ataupun keadaan di mana transformer itu menjadi panas. You dapat tak? Daripada poin pertama ada pemanasan, poin kedua ada pemanasan, poin ketiga pun ada konteks pemanasan. Sebab itu sangat penting untuk kita dapatkan transformer ni, dia ada sistem penyejukan. Sistem penyejukan tu sangat penting lah. Kalau yang untuk heavy lah untuk heavy. Kalau you pernah tengok tak jana kuasa ataupun pencawang TNB punya pencawang, macam dia nak pergi ke hospital, dia nak pergi ke kilang, dia kena pergi ke pencawang dulu. Kat rumah kita tak ada lah. Kat rumah kita direct daripada kabel dia tu terus masuk kat rumah kita. Itu sebab kabel itu pun memang dah 240 volt kabel tu. Tapi kalau dia nak pergi ke kilang, dia nak pergi ke bangunan besar-besar, hospital besar sekolah tak kira besar, sekolah boleh masuk terus. Kalau hospital tu besar, dia kena pergi pada pencawang dulu. Pencawang tu ada transformer yang injak naik, dia kena besarkan dulu dia punya voltan dia. Boleh bayang tak? Jadi untuk besarkan dia memerlukan transformer. Kalau you tengok transformer dia besar dan mempunyai sistem penyejukan. Dia bukan yang seketul transformer saja, dia ada sistem penyejukan sekali dengan sistem transformer tu. Sebab apa? Sebab faktor pemanasan ni sangat penting untuk meningkatkan dia punya kecekapan. Nampak? Okey, faham Okey, faktor yang ketiga. Faktor yang keempat, punca dia ialah kebocoran flux magnet. Bagaimana ia berlaku? Dikata kat sini, flux magnet yang dihasilkan oleh arus primer tidak dipautkan ataupun tidak kena sepenuhnya kepada gegelung sekunder. Contoh kat sini, flux magnet yang dihasilkan oleh yang primer ni tidak 100% dikenakan oleh gegelung sekunder. Sebab apa? Sebab dia ada jarak macam tu. Nampak tak? Dia cuma berkena sebahagian saja. Mungkin bahagian ni saja yang dia kena. Dia berkongsi flux tu. Sedangkan itu yang penting. Nampak? Jadi itu digambarkan sebagai kebocoran flux. Jadi bahagian-bahagian sini ni, flux bahagian sini ni tidak dikenakan langsung kepada transformer kepada gegelung sekunder. You boleh bayang? Okey. Tapi yang ini dia semua ni dia atasi lah. Ada cara mengatasinya. Okey. So sekurang-kurangnya ada 1, 2, 3, 4 punca kehilangan tenaga. Okey, kita tengok cara mengatasi dia. Di sini, cara atasi dia. Yang pertama sekali dia kata kat sini, untuk mengatasi rintangan gegelung, dia guna dawai kuprum yang lebih tebal. Ini saya dah jelaskan supaya rintangan dia menjadi kecil lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, arus pusat tadi bagaimana dia menggunakan teras besi berlamina. Bukannya teras besi yang seketul saja. Dia menggunakan teras besi yang berlamina, berlapis-lapis, kepingan-kepingan. Setiap kepingan itu ada penebat yang menggunakan, dia gunakan gam sebagai penebat. Maknanya setiap lapisan dia tu, ini dia punya teras tu, katakanlah gambaran dia teras macam ni kan. Dia ada lapisan ni, keping-keping ni. Dia punya teras tu bukan sekeping saja. Dia berkeping-keping. Setiap kepingan yang nipis-nipis tu dilapisi oleh gam penebat. Maknanya setiap sekeping dengan keping yang lain, dia tidak bersentuh secara fizikal yang boleh mengalirkan elektrik. Jadi arus pusat tadi dapat dikecilkan. Boleh bayang tak? Okey. Yang ketiga, histeresis. Bagaimana nak menyelesaikan histeresis? Dia menggunakan besi lembut sebagai teras. Sebab tu tak boleh guna besi yang biasa.
menggunakan besi lembut. Dia panggil soft iron core. Jadi besi lembut tadi memerlukan tenaga yang lebih kecil untuk dimagnetkan dan dinyah magnetkan. Jadi kuranglah masalah histeresis. Walaupun masih ada, dia tak boleh selesaikan 100% masalah tu. Tetapi dia boleh mengurangkan banyak kesan histeresis ni. Okey, yang ketiga. Yang keempat, bagaimana untuk mengelakkan kebocoran flux magnet? Dia menggunakan lilitan gegelung sekunder, dia tindih di atas gegelung primer. Nampak? Kalau di sini gegelung primer, di sini primer ni, okey, gegelung sekunder dililit sepenuhnya di atas gegelung primer tadi. Jadi flux yang dihasilkan oleh gegelung primer, ini gegelung primer ni, 100% dikenakan juga oleh gegelung sekunder. Jadi masalah kebocoran flux magnet itu dapat diatasi. Okey tak? Ada banyak lagi lah kaedah lain yang dilakukan. Ada banyak lagi lah. Sekarang ni dah canggih. Kalau you tengok jenis-jenis motor elektrik kan, sekarang ni macam-macam jenis. Okey setakat tu. Baik, kita sambung lagi. Dalam operasi transformer, arus pusar merupakan suatu punca kehilangan tenaga. Itu kita tahu sebelum ni kan. Tetapi arus pusar ni pula, manusia kan hebat kan, fikir kan. Dia boleh manfaatkan arus pusar ni. Dia boleh manfaatkan. Asal dia daripada masalah. Asal dia daripada masalah arus pusar ni. You faham tak? Mula-mula orang buat transformer, dia kata masalah lah arus pusar ni kan, dia akan menghasilkan haba lah. Lepas tu ada manusia lain pula, dia kata apa kata kalau kita gunakan masalah dia tu untuk kita manfaatkan. Kita manfaatkan dia punya masalah tu. Mana kita tukar aje daripada masalah menjadi manfaat. Bagaimana? Itulah terciptanya ini. Okay, terciptanya alat memasak. Kalau kita tahu kan ada yang menggunakan macam gambar ni lah. Nampak? Ni dapur yang menggunakan medan elektrik ni, dia sebenarnya dia memanfaatkan arus pusar yang terbentuk di dalam transformer macam tu. Jadi dekat sini kata arus ulang alik berfungsi tinggi dalam gegelung menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah pada frekuensi yang tinggi. Medan magnet ini mengarus pusar pada dasar kuali. Nampak? Jadi dia boleh letak kuali dan kuali ini akan jadi panas dan kita boleh masak. Kan di situ dimanfaatkan. Jadi tujuan benda yang seperti transformer tu, ini dia punya gegelung primer tu kan. Gegelung primer tadi dia akan menghasilkan arus pusar yang boleh menjadi atau boleh bertukar menjadi haba. Itu yang dipanaskan permukaan seramik lah. Okey, lepas tu kita letak aja. Kita tak nampak apa api kat situ. Tapi bila kita letak kita punya cookware kita, okey, and then dia boleh memanaskan masakan kita. So kita boleh manfaatkan dia lah. Tapi menggunakan arus yang besar lah bekalan kuasa berfrekuensi tinggi, nampak? Okey. Yang ini bukan seperti kita masak air. Yang ini bukan seperti kita masak air. Kita masak air tu berbeza. You jangan samakan keadaan tu. Kalau kita masak air, haba dihasilkan daripada ni. Haba dihasilkan daripada alat pemanas. Ini dia panggil induce apa dia panggil tu, kitchen tu kan. Digunakan induce. Ini induce yang dimasukkan ialah arus pusar tu. Dia tak ada masukkan induce current tu yang sebenarnya, tapi sebab ada elemen arus pusar dalam konteks aruhan tu, induce. Itu yang digunakan. Yang ini yang kita masak air yang menggunakan alat pemanas tu berbeza. Dia memang menghasilkan haba. Itu tak sama. Okey. Kegunaan transformer dalam kehidupan. Kita dah sentuh beberapa perkara tadilah. Okey, so dalam kita yang pertama sekali kita dah pecahkan dia kepada dua jenis kan. Contoh satu dia panggil transformer injak turun, step down transformer kan. Kita pun ada step up transformer ataupun injak naik. Kalau injak turun tu kita boleh guna contoh-contoh dia ni banyak banyak, tapi dibagi 3 lah. At least you kena tahu sekurang-kurangnya you kena tahu 3. Okey, you kena tahu sekurang-kurangnya 3 contoh kegunaan. Okey, pengecas telefon riba, laptop. Okey, mesin fotostat banyak lah kan. Mesin kimpalan. You boleh banyak lah, TV, radio, komputer dan macam-macam lah. Semua itu menggunakan injak turun.
injak turun. Sebab apa? Sebab daripada 240 volt dibekalkan oleh TMB, diturunkan kepada berapa? Contohnya kepada 12 ke? Contohnya kepada 5 ke? Jadi dia semakin kecil. Ini adalah injak turun. Settle masalah kehidupan kita untuk guna peralatan tu. Yang kedua, injak naik. Injak naik ni susah sikit. Injak naik ni susah sikit untuk diberi gambaran. Sebab apa? Sebab dia kurang penggunaan dia. Tapi masih ada. Tak ada masalah setakat dah dapat 3 tu kan. Contoh dia kita guna ketuhar gelombang. Kita guna ketuhar gelombang microwave oven. Yang kita guna kat rumah kita tu, dalam tu ada transformer injak naik. Maknanya daripada 240 tu, dia naikkan menjadi satu nilai yang lebih besar. Mungkin dinaikkan sekali ganda lebih kurang 500 volt. Ataupun dinaikkan 1000 volt. Kita tak tahu. Jadi dia naik lebih besar daripada apa yang dibekalkan oleh TMB. Defibrillator. Apa ni? Apa ni defibrillator ni? Ya. Jantung. Okey. Betul lah. Susah nak terangkan. Okey, itu bagi defibrillator. Defibrillator tu yang doktor buat untuk bagi galakan kepada jantung. Ada pesakit dah, jantung dah tak berdegup lagi, kan, doktor bagi defibrillator tu. Dia akan letak kat situ. Itulah jantung, betul lah, yang berkaitan dengan jantung tu, kan. Lepas tu dia akan bagi penggalak kepada jantung tu supaya dia berdegup semula lah. Manusia ni bila dia hilang nadi, hilang nadi, dalam masa berapa saat, berapa minit, kita masih lagi boleh kejutkan dia. Mungkin belum ajal, dia sudah hilang nadi tetapi dia belum ajal, maksudnya dia belum mati lagi. Sama juga dengan otak kita dalam beberapa minit tu masih lagi berfungsi lagi, masih boleh diselamatkan. Okey, janganlah you fikir orang tu dah tak ada nadi dah mati, tak semestinya. Tapi janganlah selepas 1 hari, kan, 1 hari tak ada nadi, tiba-tiba besok bangun balik. Itu lain macam, itu bukanlah. Okey, so nampak saya harap you tahulah. Yang mana yang tak pernah tahu tu boleh tahulah sekarang. Okey, mesin sinar X, X-ray, dia memerlukan tenaga yang besar. Sebab tu dia kena guna transformer injak naik. Dan juga kalau kita nak masuk ke mesin-mesin yang tertentu, you boleh tulis kat sini mesin besar ataupun mesin yang menggunakan tenaga yang tinggi. Mesin, mesin apa-apalah dekat kilang-kilang sana, dekat kilang kereta tu kan, dekat kilang kereta Proton katakan, kan diguna mesin robot-robot apa semua tu kan, itu memerlukan tenaga yang besar katakan. Ataupun kilang-kilang ataupun premis menggunakan sistem pemanasan, so dia memerlukan satu tenaga yang besar. Jadi banyaklah, cuma kita susah nak bagi contoh untuk injak naik. Seriously, saya berdasarkan pengalaman saya memang itu yang menjadi masalah kepada pelajar lah. Kalau setakat injak turun ni banyak kita memang guna dalam kehidupan kita. Okey, baik, ada soalan nak tanya? Tak ada? Okey, saya tanya sekali je. Okey, kalau tak ada, kita teruskan tengok contoh yang satu ni macam mana. Ini contoh soalan yang ni boleh tanya lah. Okey, transformer disambung ke bekalan kuasa 240 volt. Ini yang biasa TMB bekalkan. Membekalkan kuasa 27 watt. 27 watt pada voltan 18 volt. Maknanya dekat sini dia bukan guna 240. You faham soalan ni dia bukan guna 240 alat ini. Okey, alat ni tak guna 240, dia guna 18 volt. Itu dia bagi tahu secara tak langsung lah, sebenarnya dia ada guna transformer kan. Transformer, nampak? Okey. So seperti tunjukkan, andaikan bahawa transformer ni unggul, biasanya diguna perkataan macam ni lah supaya kita boleh buat jawapan. Kalau dia tak guna, kalau kita kalau kita guna transformer yang bukan unggul, dia kena bagi peratus kecekapan dia. Dia akan tunjuk, dia kena bagi 1% kecekapan. Maknanya kalau dia bagi peratus kecekapan tu, kita tahulah dia bukan transformer unggul. Okey baik. So bila dia bagi tahu transformer unggul ni, kita tahulah dari P input dia kena sama dengan P output. Walaupun dia tak beritahu, tapi kita tahu sendiri daripada apa yang kita belajar. Okey, dia suruh kita kira bilangan lilitan gegelung primer. Okey, so kita kaitkanlah bilangan gegelung primer tu. Kita ada formula ini. Formula ni. Okey, masih ingatlah harap-harap ni? Kita ambil ratio daripada sekunder dengan primer bagi voltage
voltage dan juga bilangan lilitan antara sekunder dengan primer. Nisbah-nisbah dia. Okey, so kalau kita tengok kat sini, kita ada nisbah. Ini adalah VP yang kita masukkan. Lepas tu dia menghasilkan VS sekunder ialah 18 yang kita nak gunakan pada alat kita. Okey, lepas tu kita ada bilangan lilitan untuk NP. Dia tak beritahu lah berapa kan? Sebab dia suruh kita kira. Okey, dan diberi bilangan lilitan untuk N sekunder, 60 lilitan. Okey, jadi bila kita, ni maklumat-maklumat yang dia beritahu kita. Jadi kita kena gunalah. Okey, so daripada formula yang kita ada pada asalnya, iaitu kita ada ratio di antara VS dengan VP adalah sama dengan ratio di antara NS dengan NP. So kita guna formula ni. Jadi kita guna. Jadi kita nak dapatkan NP, bilangan lilitan bagi primer yang ini. So kita jadikan dia sebagai topik ataupun subjek. Jadi NP sama dengan, kita bawa ke sini. So di sini masih ada NS. Kita bawa VP kat sini, darab dengan VP, kita bahagi dengan VS. So saya galakkan you all arrange dulu, rearrange you punya formula. Jadikan subjek ini di sebelah sini. Lepas tu barulah masukkan value. Sebab bila masukkan value, kita nak gerak-gerakkan dia jadi banyak. Kebarangkalian boleh berlaku kesilapan. Okay, jadi bila kita ganti ataupun kita ubah, kita rearrange, kita buat ubah suai kepada formula tu berdasarkan apa yang kita nak, lebih mudah. Okay, lepas tu barulah kita masuk nilai. Okay, berapa NS dia? NS dia ialah ini 60. So gantilah 60 kat sini. Okay, VP kita berapa? VP primer, voltage primer kita 240 TMB bagi. Okay, kemudian VS berapa? Hasil voltage sekunder tu berapa? Okay, so kita nampak kat situ ada 18. So kita pun dapatlah macam ni. And then kita dapat 800 bilangan lilitan. Perlu tak buat bilangan? Tak payah buat. Kalau you buat pun tak apa, you tak buat pun tak apa. Okay, so NP berapa? 800 bilangan lilitan. Itu bilangan lilitan. Ini pelajar yang prihatin. Kalau you tak tulis 800 tu, orang faham. Itu 800 bilangan. Kalau you buat 800 bilangan lilitan, itu memang you betul-betul nak dapat markah lah tu. Kan? Jadi penanda dia akan tengok, pelajar ni betul-betul nak markah ni. Kan, dia pun bagilah markah. Tapi dia tak boleh bagi markah lebih. Kalau markah dia kat sini ada 2 ataupun 3, dia bagi sampai situ saja. Dia takkan bagi sampai 10. Kan? Dia tu sebab pelajar ni bagus lah ni, aku nak bagi bonus lah kat dia, bagi 10. Tak. Dia tak boleh bagi. Tapi dia boleh jadi suka kepada kita. Emosi dia tu sudah bagus. Dia kata pelajar ni memang sangat bagus dan dia faham apa yang dia buat. Okey. Cara yang ditunjukkan oleh buku ni, ini dah cukup baik dah. Cuma nasihat saya, kalau you buat macam ni lagi baik lah. Okay, kecuali kalau you memang dah expert sangat. Okay, you sangat expert. You buat betul-betul macam buku ni pun dah tak apa. Bukannya wajib buat seperti yang saya suruh ni. Okay, B. Dia kata suruh hitung arus dalam liter sekunder. Ini arus ni, arus I ni. Kan, dia suruh kira-kira. Tapi kita tak tahulah. Senang saja sebab kita dah tahu dah dia punya power, kita tahu voltage, so kita dapat kira lah I dia. Daripada formula apa? Kuasa sama dengan arus darab dengan voltage, voltan. Jadi dapatlah kira arus dia. Okey? Jadi kita terus je. I sama dengan P bagi dengan V. So bila kita masukkan 27, okay, 27 ni kuasa power, 18 ni adalah V dia, so kita dapat 1.5 ampere. So dapat 2 markah. Markah diberi dekat mana? Markah diberi dekat sini satu, dekat sini satu lagi. Nampak? Itu cara dia tanda. Okey C, dia kata hitungkan arus dalam liter primer. Okey, liter primer berapa pula arus dia? Dekat liter primer ni, kita nak guna formula yang sama, tetapi power tak ada. Power tak ada kan? So macam mana? Boleh tak kita kira power? Boleh juga kan? Sebab apa boleh? Sebab dia ambil pendekatan unggul ni. Dia ambil pendekatan unggul, kita tahu unggul dia adalah power I sama dengan power output. Kalau power output 27, power input 27 lah juga. Nampak?
Okey, voltage ada. So, power input sama dengan I primer darab dengan V primer. Kita nak kira arus primer, nak kira IP ni. Jadi kita boleh guna persamaan ini juga. IP sama dengan power input ataupun kita tulis power primer, kita bahagi dengan voltage primer. So kita boleh kira power dia berapa? Power dia 27. Kita bahagi dengan 240. Okey. Dapat tak 0.1125? Kalau ikut logiknya kita akan dapat lah. Sebab dia unggul lah. Kalau dia tak unggul, tak boleh guna cara tu. Saya kira yes, dapat 0.1125. Betul.